Okey, kita akan buat satu lagi website kita. My website underscore number 4. Okay, kita akan tengok macam mana pula kita nak integrate ataupun nak control HTML element kita menggunakan JavaScript. So kita just create new file macam biasa, index.html, and then change it yes. Dan kita open kita punya code. Okay, inilah HTML saya dan kita akan view dalam kita punya browser dan saya drag saya punya HTML file. Okay, so jangan lupa kena masukkan kita punya doc type dulu. Doc type HTML, kemudian kita ada HTML, kemudian kita ada head. Okay, yang ni memang kena selalu buat lah supaya kita hafal. Okay, dia punya structure, dia punya bentuk, pattern dia. Dia kena ada HTML, ada head, ada body. Dalam body baru ada script. Okay, ni biasalah ni. Kemudian title, saya letak JS, HTML, demo. Kemudian, okay, jangan lupa juga letak kita punya meta char set. Okay, sebab kalau tak nanti dalam kita punya konsol tu asyik error manjang. So, char set UTF-8. Okay. Okay, so macam mana, apa yang dimasukkan dengan kita nak control elemen. Okay, let's say macam biasalah kita buat H1, kita letak selamat datang. Okay, selamat datang. Kemudian kita letak dia punya ID macam tadi, macam video-video lepas kan, video yang lepas tadi. So kita letak ID, let's say title. So macam mana kita nak control, control yang macam dari segi mana. Let's say kalau kata kita nak buat kita nak change color ni menggunakan JavaScript. Macam mana cara dia? So cara dia begini, kita boleh buat panggil dulu, kita buat langsung variable A ataupun variable title lah. Buat A, kan keliru pula nama variable dengan nama ID. So A adalah document.getElement by ID. Kita masukkan title. Okay, disebabkan kita dah get element by ID title, maka A ni adalah element of selamat datang ni. Okay, ingat ini adalah element. Sebab tu sebelum ni saya sebut pakai nama word element. Kita ada pakai word tag, ada pakai word block. So element kena ingat, the whole thing adalah element, HTML element. Apa yang kita nampak dekat dalam kita punya website ni, selamat datang ni adalah satu element. So kemudian macam mana kita nak let's say tukar color, kan? Ada beberapa cara lah. Kita boleh buat sama ada kita pakai attribute, let's say a.style sama dengan color red, berjadi merah, nampak? So pakai JavaScript pun kita boleh tukar warna the color of the element ataupun nak setkan background dia. Okay, so let's say background color black, refresh, nampak kan dah jadi. So let's say nak tukar dia padding ke apa ke, so boleh letak padding 5px, then refresh, kan nampak kan dia nampak lebih cantik kan daripada padding. So beginilah cara dia. Okay, so maksudnya dia sama je kalau letak dekat dalam H1 sebenarnya, kan. Cuma bila dalam JavaScript kita dah convert every element tu dah jadi kod dalam JavaScript, membuatkan kita nak buat apa-apa dah senang lah pakai JavaScript. Kenapa senang pakai JavaScript? Sebab JavaScript ni yang satu-satunya kod yang boleh connect dengan backend kita. Mungkin ada panggil nama asynchronous JavaScript request, AJAX. Okay, so dia boleh connect dengan file backend yang mana dia ambil data dan dia boleh ubah dekat depan. Okay, sebab tu sometimes kita akan pakai JavaScript lah. Dan lain juga JavaScript dia boleh buat logic. Macam yang sebelum ni, video sebelum ni kita tengok macam mana buat loop, macam mana buat tambah tolak, so dan seterusnya begitulah. Okay, cuma benda yang paling special dalam JavaScript ni adalah event. Benda yang selalu pakai dan sangat penting lah, antaranya adalah event. Event ni maksudnya dia detect orang klik tu jadi apa, ataupun orang key in, orang tekan keyboard jadi apa. Macam tu. Okay, let's say contoh macam A, kita nak buat kalau klik tukar warna biru. So macam mana nak buat? Kita boleh buat a.set a.add event listener. Okay, event listener, dalam letak function. Okay, function. Okay, ini macam biasalah ni.
Yang sebelum ni pun kita pakai for each tu kan. Benda yang sama juga. Okay, kalau perasan tengok saya kecilkan dulu. Okay, nampak. Function ni adalah satu entiti yang lain. Function dia ada curly. Ni adalah entiti yang lain. Kemudian kita boleh enter and then kita boleh tukarkan color dia. A.style sama dengan color blue. So, bila saya refresh, saya klik dekat sini. Tak jadi. Mungkin ada error. Event target, event listener, at least 2 arguments required. Okay. Selalunya bila pakai add event listener, dia kena ada 2 argument. Argument ni adalah benda dalam function ni lah. Contoh, kalau 2 argument maksudnya ada 2 perkara kat sini. Perkara pertama apa, perkara kedua apa. Yang tadi kita buat function je. Maksudnya dia ada cuma 1 argument je lah. Nampak dia cuma ada 1 je. Sepatutnya ada something kena comma kat sini. Ataupun sebelum dia kena ada comma. Okay, untuk add event listener, dia ada beberapa nama lah. Sama ada key up, key down, key press, ataupun dia ada on click kan. So sekarang kita nak buat on click kan. So kita tulis click. So maksudnya add event listener, kita kata okay, ya, untuk variable A, kalau orang klik, maka kita akan run function dalam ni. Okay, so kita refresh lagi sekali. Saya klik, nampak jadi warna biru. Macam tu. Saya refresh sekali. Ini merah, saya klik tempat lain tak jadi apa. Saya klik tak jadi apa. Kalau klik dekat tulisan ni jadi biru. Inilah yang dimasukkan dengan event listener. Dia ada banyak lagi lah. Bukan sekadar klik, dia ada yang untuk hover, dia ada untuk sizing ni pun ada, untuk resize ada. Yang ni semua boleh explore lah. Boleh explore dekat dalam tutorial yang ada dekat dalam WT School. Okay, dekat JavaScript dia ada banyak. So ini adalah event. So boleh carilah. Okay. Okay. Dan dia tak sampai di situ, dan dia boleh pergi more further. Let's say kita buat button dulu. Button. Saya letak ID. Let's say go to Google. Okay. So button ni okay, ID dia go to Google. Dan dia punya text dalam go to lah. So kita ada satu button go to. So macam mana kita nak buat bila kita klik dia pergi ke Google. Okay, so kita boleh buat variable yang kedua, iaitu variable B sama dengan document.get element by ID. Element. Kenapa dia tak masuk element. Dia ada bug ni yang barunya ni. Element by ID, kita masukkan go to Google. Okay, dan kemudian b.add event listener. Dia tak boleh. Okay, masukkan 2 argument. Argument pertama adalah click, dan argument kedua adalah function dia. Function. Okay, entity yang berbeza, kena ingat nampak. Okay, kemudian dekat sini baru kita tulis okay, untuk redirect mana-mana page dalam JavaScript, kita boleh pakai satu objek yang nama dia window.location. Kemudian masukkanlah URL dia, https google.com. So bila saya refresh, saya tekan go to, maka dia akan bawa saya pergi ke Google. Okay, so let's say macam mana kalau kita nak buat dia open dekat page sebelah. So kita boleh pakai window juga. Okay, yang ni saya boleh hiddenkan dia. Okay, dan di sini saya boleh buat window.open. Okay, kalau dia window.open, maksudnya dia akan open new window, maksudnya we open new tab lah. So https google.com. So saya refresh dan kita boleh pergi ke sebelah. Begitu. Okay. So dan dia boleh buat banyak lagi. Kita akan tengok macam mana nak buat media pula. So let's say yang ni untuk Google kan. Okay, saya buat satu video. Okay, video saya letak ID. Kita letak ID apa my video. Okay, kita nak buat bila tekan button dia tunjuk kita punya muka kan, macam webcam tu kan. Okay, so video, my video. Kemudian dekat sini kita boleh buat autoplay mungkin.
auto play, kemudian kita letak muted. Kalau ada audio kan dia humming pula kan, sebab kita nak tengok video kita dan kita dengar video sendiri. Masalah kat tu. Okay, so my video. Jadinya macam ni kita nak buat. Saya buat satu button lagi bawah video ni. Okay, this one saya boleh letak BR, bagi jarak sikit. And then bawah video kita letak button satu, button show my video, show my camera. Okay, button, salah hijau pula. Okay, ID saya letak nama camera. So kita nak buat, bila kita klik button show my camera ni, dia akan tunjuk kita punya gambar kat atas ni. Gambar saya sekarang lah. Okay, so macam mana nak buat? Cara dia adalah kita boleh tekan dekat kamera, kita letak dulu dia punya variable C sama dengan document.get element by ID. Kita masukkan kamera, kemudian kita buat c.on, on pula lah. Add event listener. Susah lah ni, dia tak boleh enter pula. Mungkin sebab saya update dia punya Notepad++ ni. Sepatutnya boleh tu. Kalau ada cross suggestion kita boleh enter, patutnya tekan enter, dia akan masuk automatic. Okay, so sekarang kita dah ada, maksudnya kita dah boleh klik kita punya button. So kalau saya letak alert dekat sini, button click, alert, tekan, nampak dia keluar button click. Okay, so now macam mana kita nak buat? Kita boleh pakai sebenarnya dalam JavaScript ni banyak dia punya function. So saya tak tunjuk semua, tapi yang mana saya tunjuk ni adalah benda yang basic dan common yang pakai lah. Dan benda satu lagi ni adalah navigation, saya nak pakai. Yang ni pun jarang pakai, tapi saya tunjuk untuk, sebab nak tunjuk dia semua bentuk JavaScript tu susah lah. So saya tunjuk bentuk sample, so kita boleh tengok bentuk dia macam mana. So navigator dot media devices dot get user media, mana dalamnya ada function. Sorry, dia bukan function ni, the constraint. So let's say video true, audio true. Saya kecilkan sikit mungkin. Okay, kemudian saya boleh buat ni, saya letak kat bawah lah kot supaya senang nampak. Kemudian .then, dalam ni baru function. Saya letak stream, kemudian saya letak .catch function. Letak error, and then boleh console.log error. Okay, so kita ada stream. Sekarang baru panggil var video sama dengan document.get element by ID. Kita masukkan tadi apa, my video kan nama dia, my video. So kita nak masukkan video ni, video kita dekat dalam video element kita lah. So video dot src object sama dengan stream. So kita refresh, kita cuba kita boleh tekan show my camera. Okay, dia akan tanya nak pakai mic yang mana dan webcam yang mana. Kemudian saya boleh pilih UVC ni adalah webcam yang lain, sebab kalau pakai webcam ni tak boleh. Kan saya tekan allow. So dia akan buka webcam saya. Ada tak? Tak ada. Kenapa dia tak play error pun tak ada. Saya refresh sikit, try. Mungkin saya punya kamera ada jam ni kot, sebab saya pakai Streamlabs OBS kan. Try lagi sekali. Saya rasa ada jam ni sebab dia ada mix dengan saya punya kamera Streamlabs OBS.
Okay, so saya tak boleh nak show kamera. Okay, tapi tak apa. So tapi inilah basic code. Kalau ada yang rajin nak copy and paste, InsyaAllah benda ni mesti jadi punya. Kenapa ada benda ni? Okay, dan kemudian kalau tengok dekat dalam kod saya ni, dia macam pelik sikit lah. Ada navigator.media devices, ada get user media, ada then, ada cache. Okay, sebenarnya benda ni semua dalam documentation, dekat dalam saya buka browser, dekat dalam Mozilla dah ada. Mozilla JS documentation. Okay, JavaScript. So selalunya memang kebanyakan documentation untuk JavaScript bagus baca dekat Mozilla. Let's say lah, contoh cari something, JS Navigator. Okay, nampak? Selalunya memang Mozilla yang duduk kat atas sekali. So bila kita klik kat link ni, kita boleh tengok apakah standard yang ada dalam JavaScript. Kebanyakan yang ada dekat sini memang boleh pakai kat semula, dekat Safari, dekat mana yang boleh. Dan dekat sini dia listkan yang mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai, bagi function yang dia ada ni lah. Contoh macam Navigator ni siapa boleh pakai. Okay, Chrome version 1 boleh pakai, Edge version 12, Firefox version 1 dah boleh pakai, IE kena version 4, Opera version 3. So semua dah ada lah. Yang ni untuk desktop dengan untuk handphone. Okay, yang Deno ni saya pun tak tahu, mungkin server kot, ni yang baru ni. Saya tak nak try. Okay, so selalunya bila function-function ni nak tengok cara pakai, let's say saya cari satu let's say, okay, macam ni method kan, can share ni kan, navigator get user media ni, try. Okay, so bila dia buka satu function yang kita nak pakai, contoh macam get user media, maka dia akan bagi contoh navigator.get user media, apa nak masukkan, apakah dia punya function, dan function kedua ni apa. So dah jadi macam ni. Tapi dekat sini kan tengok deprecated, maksudnya navigator.get user media adalah deprecated. So cara betul dia kita tengok dekat bawah lah, yang browser mana boleh pakai. Internet Explorer tak boleh, Safari pun tak boleh. So sebab yang ni cara lama ni, ini cara lama. So sebab tu perlukan documentation supaya kita tahu yang mana yang function dah outdated, mana function yang belum outdated. Okay, saya terangkan sikit tentang bentuk ni. Yang ni sebenarnya object oriented. Dalam programming JavaScript dia ada object oriented juga sebenarnya. Cuma saya tak tunjuk fokus lah, sebab kita punya fokus adalah PHP programming. Okay, nak belajar JavaScript object oriented, saya akan buat video yang lain, mungkin course yang lain khas untuk JavaScript punya course development pakai JavaScript. Tetapi saya ceritakan sikit kat sini. So bila dia pakai dot, maksudnya media devices ni adalah attribute object of navigator. So navigator ni satu objek yang besar. So dalam jenis sub object ada media devices. Dalam sub media devices tu pula ada satu method nama dia get user media. So get user media dia memerlukan satu objek. Yang ni adalah objek ni sebenarnya. Sebab tu bermula dengan curly. Mana ada value kita pakai curly sebelum ni kan? Sebelum ni kita pakai kurungan. Tapi yang ni pakai curly sebab ini adalah satu objek. Okay, kalau saya buang dia jadi macam ni lah. Kalau saya letak dia akan jadi begini. Kemudian ada .then. So .then ni untuk promise. Yang ni pun kira orang kata bukan basic level lah untuk JavaScript. Dia dah kira macam intermediate level ke atas lah untuk pakai promise ni. Okay, dan dalam kita punya kelas PHP programming tak pakai benda ni. Tapi saya akan, macam saya katakan tadi, kalau ada course JavaScript saya akan terangkan lebih mendalam tentang JavaScript ni development, khas untuk development. Untuk cache ni pula adalah untuk error dalam PHP kita akan tengok, tapi bentuk dia lain sikit. Selalunya kita pakai try, kemudian kita catch. Okay, yang ni basicnya, ini biasa. Tetapi dekat dalam JavaScript dia pakai .catch. Yang ni adalah untuk promise. Sebab promise ni macam ni, basic concept of promise ni dia macam ni. Bila kita run something dia kena tunggu. Bila dia run get user media dia tunggu. Lepas tu ada .then. Then ni kira selepas user media. So bila lepas user media dah habis barulah masuk dekat then. Tetapi sometime bila lepas user media dia mungkin ada error. Okay, kenapa kena tunggu? Sebab kalau perasan tadi, okay, saya buka saya punya website. Perasan tak? Saya tutup saya padam. So bila saya tekan show my camera, dia akan keluar pop up macam ni. That's why dia kena await, dia kena tunggu user bagi input dulu. Lepas dia tekan allow, saya tekan allow, baru then yang ni dia run. Kalau dia ada error dekat sini, dia akan keluar console, dia akan keluar error dekat, dia akan run code dalam catch. Kalau tak error dia run code dalam then.
Ini Promise punya cerita lah, ini Promise punya method. Saya akan cerita dalam kelas khas untuk JavaScript punya development. Okay, so yang ni saya tunjuk contoh je bentuk coding dalam JavaScript. So habislah kelas untuk JavaScript basic. Saya harap korang semua boleh faham. Dia sebenarnya tak perlu tahu semua benda. Korang kena tahu cara pakai. Korang tengok, oh yang ni macam ni, ini macam ni. So korang boleh tengok dekat Google, boleh tengok dekat WT School untuk lebih mendalam. Okay, apa-apa pun program ini sebab terlalu banyak. Kalau kita nak cerita semua, saya rasa sebulan pun tak habis. Kan, sebab terlalu banyak. Dan benda tu setiap update berubah. So kena selalu membaca, selalu buat kerja lah. Kena selalu buat coding baru kita boleh up to date. Kita tahu macam mana nak dapatkan resource ni semua. Okay, so tamat untuk kelas JavaScript basic. Apa-apa boleh jumpa saya dekat dalam Google Classroom. Lepas ni kita akan tengok JavaScript jQuery, cara menggunakan jQuery, framework, salah satu framework dalam JavaScript. Bye bye.